Okey, dan kita beralih ke segmen ketiga iaitu segmen ekonomi. Mendahului segmen ekonomi ketiga ini adalah pancaragam Sekolah Menengah Cochrane Kuala Lumpur dengan kekuatan 39 anggota, terdiri daripada 31 anggota lelaki dan 8 anggota wanita. Moto pasukan One Band, One Sound. Dan disusuli oleh kontijen sektor swasta dan GLC. Sejak kemerdekaan, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan swasta terus memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Melalui pelbagai sektor ekonomi, sebanyak 37 syarikat berganding bahu bergerak seiring sebagai satu pasukan sehati sejiwa. Kontijen ini diketuai oleh Khazanah Nasional Berhad di bawah pimpinan Encik Firdaus Sufian bin Abdul Latif. Dengan sokongan Telekom Malaysia Berhad, kontijen segmen ekonomi membariskan 580 peserta mewakili 4 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, 2 syarikat milik kerajaan dan 17 syarikat berkaitan kerajaan dan 14 syarikat swasta. Dan Inilah kita dia menggabungkan cerminan hubungan erat yang terjalin antara syarikat-syarikat milik kerajaan dan swasta, dan ini diserlahkan melalui usaha kolaborasi dan pelaburan bersama di bawah model baharu ekonomi. Ya, turut menyertai perarakan. Kita akan sama-sama saksikan seketika nanti. Proton Perdana, Proton Pesona dan Pro 2 Beza yang baru dilancarkan di bawah berarak di hadapan pentas diraja. Ya. Ini dia Beza. Beza memang beza. Okey, kita beralih ke segmen animasi. Segmen yang menjadi kesukaan anak-anak kita, anak-anak saya. Ya, ini dia kontijen animasi tempatan diselaraskan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Diketuai oleh Puan Khalidah Muhammad Darus, Timbalan Ketua Pengarah FINAS. Ini membariskan pelibatan dan penyertaan pelbagai watak adiwara siri animasi popular negara. Bobo Boy, Yaya dan juga Didi. Puan, tengok kolaborasi hebat daripada peringkat kecil maupun dewasa. Ya. Satu inovasi yang dibanggakan pada negara kita. Baik, untuk kontijen bagi animasi tempatan ini, mereka akan melakukan satu flash mob ataupun tarian ringkas di hadapan pentas diraja. Jadi kita terus berikan tumpuan kepada persembahan dari kontijen animasi tempatan. Bunyi apa tu? Inilah saat yang paling dinantikan. Semua adiwira Malaysia sudah berkumpul di sini. Apa yang kau nak? Kita orang akan kalahkan semua adiwira Malaysia sekaligus dengan meriam bunyi tonik. Lepas tu, kita orang akan kucak kajikan acara ini dan kemudian menakluk bumi. Hooray! Tak payahlah cerita semua rancangan kita. Ada hati nak kalahkan kita orang. Bersedia semua? Serang Pro! Mode Mega Pro! Meriam bunyi tonik! Tahankan orang ramai. Ya! Habislah korang! Kuatnya bunyi meriam tu. Aduh, macam mana ni? Kita kena lawan bunyi dengan bunyi. Kita kena hasilkan bunyi yang lagi kuat. Kalau macam tu, jom kita lakukan kuat-kuat. Merdeka! Sedia? Sedia! 1, 2, 3! Merdeka! Bunyi apa tu? Bunyi semut menjerit ke? Kita kena minta tolong semua orang kat sini. Kawan-kawan, mari kita sama-sama lakukan merdeka. 1, 2, 3! Merdeka! Serang lagi, bro! Macam mana ni? Jangan risau, wahai anak muda. Ayo,
Sama-sama kita laungkan merdeka demi negara dan kebenaran. 1, 2, 3. Merdeka! 1, 2, 3. Merdeka! Korang takkan dapat kalahkan kita orang. Kita orang ni bersatu sebab korang adalah anak Malaysia terbaik. Okey, saya anak Malaysia. Itu dia. Hebat sekali puan. Animasi ini sebenarnya memberikan satu impak kepada negara tak kala kita nak menyemai semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda. Ya, jika dulu kita bangga ya dengan wayang kulit. Tapi lihatlah Malaysia. Betul. Betapa kita telah maju ke hadapannya. Ada setanding dengan negara-negara yang maju lainnya. Jadi kita lihat kan usaha untuk memupuk semangat kenegaraan itu sebenarnya dilakukan dari peringkat muda lagi, peringkat kecil, anak-anak kecil dari tadika, taska, malah sebenarnya bermula di rumah Major. Itu satu platform ataupun satu saluran yang terbaik untuk kerajaan menyemaikan semangat patriotik ini kepada anak-anak seawal umur 3-4 tahun ini. Ya. Okey, baik. Kita akan beralih ke segmen seterusnya, segmen Jati Diri. Mendahului segmen ini adalah pancaragam SMJK Chung Hua yang dianggotai oleh seramai 50 anggota. Terdiri daripada 23 anggota lelaki dan 27 anggota wanita. Dan yang pasti disiplin kejayaan merupakan moto pasukan dan diketuai oleh Drum Major Wong Chi Tiam. Untuk kontingen Jati Diri ini pastinya ramai juga anak-anak muda kita akan turut bersama dalam segmen ini. Ya, segmen ini diketuai oleh Encik Rizwan bin Rashidin, melibatkan penyertaan Pegawai Kementerian Belia dan Sukan, Pelatih Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Sepang dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Langan. Selain daripada peserta program MyCops dan juga sukarelawan Majlis Belia Malaysia dan IN4U, ini antara kontingen yang juga saya kira terlibat dalam satu angka yang cukup besar, seramai 500 anggota untuk kontingen Jati Diri ini. Ya, kontingen ini menampilkan generasi belia yang energetik, berwawasan dan juga berinspirasi tinggi. Inilah belia-belia kita, generasi yang bakal meneruskan era kepimpinan negara pada masa akan datang. Dan yang pasti selain daripada generasi-generasi muda, perbarisan pada hari ini akan turut disertai oleh wira-wira yang tak didendang ataupun lebih kita kenali sebagai unsung hero. Wira-wira ini memainkan peranan tersendiri, malah ada di antara anak-anak yang meneruskan legasi kerjaya keluarga ke arah pembangunan negara. Selepas ini kita akan tengok individu-individu ini diarak menaiki sebuah kereta khas, iaitu Lieutenant Komander Bersara Muhammad Sharif bin Kalam yang merupakan anak watan yang pertama diberikan penghormatan untuk menaikkan bendera pada pagi 31 Ogos 1957. Ini dia wajahnya, Lieutenant Komander Bersara Muhammad Sharif bin Kalam. Pastinya beliau antara individu yang melihat sendiri bagaimana tanah pertiwi ini bebas dari cengkaman penjajah pada ketika itu. Dan hari ini beliau diberi penghormatan untuk bersama meraihkan Hari Kebangsaan di atas sumbangan bakti yang telah diberikan. Baik, ada juga Sarjan Major Nur Azman bin Muazzim yang katanya kerjaya sebagai anggota polis Raja Malaysia sangat bermakna dalam kehidupan beliau. Jasa dan pengorbanan beliau bukan sahaja dalam negara, malah hingga ke peringkat antarabangsa di mana telah terlibat dalam misi pengaman bangsa-bangsa bersatu. Ya, ini dia Sarjan Major Nur Azman bin Muhammad Zain. Sarjan Major Muhammad Amir Firdaus bin Nur Azman, anak kepada Sarjan Major Nur Azman, meneruskan legasi dalam kepolisan sebenarnya kerana beliau kini bertugas di IPK Johor. Nanti melihat veteran-veteran mereka yang pernah berjuang dalam polis sendiri. Ya, betul. Dan saya berasa bangga ya kerana pengorbanan mereka tidak dilupakan sehingga ke hari ini. Inilah dia antara wajah-wajah wira
tak didendang atau unsung heroes negara. Ya, kerana ada juga yang berarak dalam kereta. Katanya kerjaya sebagai pendidik membuatkan Tuan Haji Bul Dahim dari sempurna Sabah Cekal untuk menabur bakti kepada anak bangsa. Baik, kita beralih ke segmen yang dinanti ramai, segmen Sukan. Kontijen Sukan C bagi tahun 2017 akan menjadi kontijen yang mendahului untuk segmen Sukan. Pastinya segmen Sukan inilah antara detik-detik kebersamaan, kebersatuan yang menjadi pemangkin perpaduan dalam negara kita. Ini dia kontijen Sukan. Mendahuluinya ialah kontijen Sukan C 2017 diketuai oleh Datuk Luqman Hakim bin Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Ya, Sukan C 2017 akan berlangsung dari 19 hingga 31 Ogos 2017 dan kita harapkan hadiah bermakna buat kemerdekaan negara kita pada tahun hadapan adalah Malaysia menjadi juara Sukan C. Kita doakan untuk ke arah itu dan dapat anda saksikan pada ketika ini dia maskot untuk Sukan C 2017 yang dikenali sebagai Rimau. Rimau. Simbolik kepada semangat juang yang tinggi. Yeah. Semangat berani berlawan, semangat mahu menang, semangat juang yang tinggi yang mahu diterapkan dalam setiap jiwa rakyat Malaysia. Kontijen ini terdiri daripada atlet Sukan C, atlet para ASEAN, pegawai Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Sekretariat Sukan C 2017, Sukarelawan Sukan C dan juga rakan-rakan penaja Sukan C. Baik, ini dia kontijen Kembara Merdeka. Kembara Jalur Gemilang, antara aktiviti tahunan Jabatan Penerangan Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam usaha meningkatkan semangat patriotik di kalangan masyarakat. Dan dilancarkan pada 6 Ogos lalu di Tawau Sabah dan akan berakhir pada 16 September 2016 di Bintulu, Sarawak. Sambil kita sempena saksikan, Hari ini adalah Malaysia. dua orang anak muda yang telah memecahkan buku rekod Malaysia, iaitu Syaiful Azlan Ibrahim dan Muhammad Nafi Ben Maknawi dari Kelab Belia Dinamik Putrajaya yang telah melaksanakan longest distance motorcycle riding relay atau tunggangan motor bergile-gile sejauh 5,050 km bermula dari 27 hingga 30 Ogos lalu. Tahniah Malaysia. Dan inilah dia Wira Malaysia yang telah mengharumkan nama Malaysia di pentas Olimpik Rio 2016. Ya, ini dia Malaysia. wajah Wira dan Wirawati negara Sukan Olimpik 2016. Tepukan gemuruh untuk Dato' Lee Chong Wei, Goh Bisham, Tan Wee Kiong, Goh Liu Ying, Chan Peng Son, Panda Lila Rinong, Chiang Jun Hong dan Azizul Hasni Awang. Ya, mereka diarak dengan penuh bangga di hadapan pentas diraja. Kilauan pingat perak dan juga pingat gangsa yang diraih ketika Sukan Olimpik Rio sebelum ini juga turut dibawa menaiki bas hoop on hoop off yang telah dijayakan oleh syarikat bas hoop on hoop off. Jadi mana mungkin boleh Ya. kita lupa ataupun mana mungkin boleh hilang dari ingatan setiap rakyat Malaysia detik-detik kebersatuan ini dikongsi oleh seluruh rakyat Malaysia tak kala kita memberi sokongan kepada Dato' Lee Chong Wei dalam final badminton Sukan Olimpik Rio 2016. Malaysia sekali lagi Dato' Lee Chong Wei, Goh Bisham, Tan Wee Kiong, Goh Liu Ying, Chan Peng Sun, Panda Lela Rinong, Chiang Jun Hong dan Azizul Hasni Awang. Tahniah lambaian kemenangan kebanggaan oleh tetamu-tetamu kita kepada mereka. Okey, baik, bersemangat sekejap kita. Baik, ini Okey. pula segmen ketenteraman awam yang dibawakan oleh agensi Kementerian Dalam Negeri, didahului oleh Pancaragam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, untuk segmen ketenteraman awam ini kita akan ada 7 jabatan secara keseluruhannya. Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan ataupun Polis, Pasukan Mencari dan Penyelamat Khas Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Penjara Malaysia dengan kekuatan 1,728 anggota. Ini dia
Jabatan Pengangkutan Jalan yang menjadi kontijen pertama untuk segmen ini. Ini kontijen pertama segmen ketenteraman awam dengan keanggotaan 203 orang diketuai oleh Pegawai Penguatkuasa Muhammad Hafiz bin Usman. Moto pasukan, mesra, cekap, telus. Baik Malaysia, ini dia Pancaragam Pertahanan Awam Malaysia. Dianggotai secara keseluruhannya bersama dengan Jabatan Pertahanan Awam seramai 203 anggota dengan diketuai oleh Lieutenant Colonel Perkhidmatan Awam Kamal bin Mokhtar. Baik, ini yang saya nak maklumkan kepada anda. Bermula esok 1 September 2016, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia akan dikenali sebagai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bermula 1 September 2016 iaitu esok. Dan ia bukan lagi dikenali sebagai JPAM tetapi dikenali sebagai APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Ini selaras dengan pelaksanaan Akta 221 Pertahanan Awam yang berkuat kuasa 1 September 2016. Ya. Dengan moto sedia, pantas, berintegriti. Inilah Jabatan Pertahanan Awam Malaysia yang esok akan dikenali sebagai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM. Tanggungjawab pastinya sama. Segala tugas akan dipikul dengan penuh tanggungjawab terutama dalam aspek ilmu, siap siaga dan pertahanan awam. Baik, ini dia Pancaragam Victoria Institution Cadet Corps Band yang diketuai oleh Drum Major Muhammad Azim bin Sharifuddin. Dan Pancaragam ini ditibuhkan pada tahun 1909 dengan dianggotai oleh seramai 50 anggota. Seterusnya ialah kontinjen pasukan pencari dan penyelamat khas Malaysia SMART dari Negeri Urusan. Baik, menyusul selepas kumpulan Pancaragam Victoria Institution ini Kontijen adalah pasukan pencari dan penyelamat khas Malaysia SMART dari Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Diketuai Komander Muhammad Zahar bin Abdullah bersama 143 anggota dengan moto Urus Bencana Selamat Nyawa. My Team Relief Smart sebaris dengan pasukan penyelamat elit dunia setelah diberi pengiktirafan antarabangsa oleh INSARAG pada 3 Jun 2016. ya, baru saja lebih kurang 3 bulan ditubuhkan sebenarnya. Diberi pengiktirafan Ya, antarabangsa. diberi pengiktirafan oleh antarabangsa. Pasukan Pencari dan Penyelamat Khas Malaysia SMART dari Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Baik Malaysia, ini dia Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia dengan moto pasukan cepat dan mesra. Kontijen ini menampilkan 203 anggota. Diketuai Penguasa Kanan Bomber 2 Hafiz Hafizal bin Timaradin membariskan pasukan khas. Antaranya kita akan saksikan orang kata rangkaian uniform yang ada dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Mereka antaranya pasukan Hazmat, CBRNE, Road Traffic Accident Team, High Angle Rescue Team, Special Tactical Operational Rescue Team of Malaysia. Ini dia antara jabatan yang sememangnya begitu memberikan pertolongan dan juga manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Bersiap siaga 24 jam, 365 hari tanpa henti memberi keselamatan kepada mereka yang memerlukan tak kala bencana. Tahniah syabas kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Baik, seterusnya Pancaragam Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela dan juga kontijen Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Pancaragam Akademi Latihan Rela Malaysia Alam diketuai oleh Drum Major Nurliza binti Abu Qasim dengan kekuatan anggota 60 anggota. Dan menyusul di belakangnya ialah kontijen Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela diketuai penolong Pusrajaya Rela Ros Syahida binti Muhammad Nayan dengan kekuatan 203 anggota. Dan keanggotaan Rela ini yang kita perlu maklumkan. terkini telah Mencecah 3.8 juta keahlian di seluruh negara. Tahniah syabas kepada Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela.
Penceragam Jabatan Imigresen Malaysia diketuai Pegawai Imigresen 2 Hairul Effendi bin Hamidah dengan kekuatan 40 anggota, diikuti dengan kontijen Jabatan Imigresen Malaysia dengan kekuatan 203 anggota. Dengan moto Jabatan Keselamatan Tanggungjawab Bersama. Ini dia kontijen Jabatan Imigresen Malaysia diketuai TPPK Roslan bin Mansahat. Baik, masih lagi kontijen Jabatan Imigresen ketika ini. 203 anggota secara keseluruhannya, dan kita juga perlu ucapkan tahniah kepada Jabatan Imigresen Malaysia kerana bertugas bertukus lumus kepada negara. Baik, ini dia penceragam Jabatan Penjara Malaysia dan seterusnya Jabatan Penjara Malaysia. Secara keseluruhannya juga dengan kekuatan 203 anggota, Jabatan Penjara Malaysia diketuai oleh Timbalan Penguasa Penjara Abdul Aziz bin Sheikh Mahmad dengan moto pasukan mesra, ikhlas dan berbakti. Ini dia Jabatan Penjara Malaysia. Ini dia Baik, kita akan beralih ke segmen yang seterusnya. Segmen Keselamatan Negara. Dibawakan oleh agensi di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Baik, untuk segmen Keselamatan Negara akan didahului oleh penceragam APMM, iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan diketuai oleh Bintara Muda Maritim Nordin bin Muhammad dan dipimpin oleh Bintara Kanan Maritim Abu Bakar bin Ali dengan kekuatan 50 anggota, ditemukan pada tahun 2007. Dan inilah dia kontijen Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Dengan kekuatan 300 anggota pagi ini, terdiri daripada pegawai dan anggota lain-lain pangkat kontijen ini, diketuai oleh Komander Maritim Udin bin Yusuf. Dan APMM berperanan menguatkuasakan undang-undang persekutuan yang terpakai di zon maritim meliputi kawasan zon ekonomi eksklusif sejauh 200 batu nautika. Malaysia, ini dia kontijen Penceragam Polis Diraja Malaysia. Dengan tema Sehati Sejiwa, Polis Diraja Malaysia telah berjaya mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Hasilnya di samping mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan sejajar dengan penubuhan pasukan Polis Diraja Malaysia selama 209 tahun, ini mencerminkan kematangan dalam pasukan untuk menjalankan tugas menjaga keselamatan ketentraman negara di bandar, di luar bandar, termasuk pulau serta persisiran pantai. Baik, kontijen Polis Diraja Malaysia. Kita bersama dengan Datin Asmawati untuk kontijen ini. Dan Datin, kalau kita boleh kongsikan, ini antara kontijen yang sangat-sangat diberikan perhatian. Terima kasih ya. Mendahului pasukan Polis Malaysia ialah pembawa bendera Malaysia dan Sangsaka Biru yang terdiri daripada 62 pegawai kanan, diketuai oleh Superintendent Syamsul Kasim dan disusuli oleh pengacara penceragam pusat PDRM di bawah pimpinan ASP Mesmoro bin Edward dengan kekuatan 99 anggota yang terdiri daripada pegawai dan anggota pelbagai pangkat. Dan kontijen pertama pasukan polis di Malaysia membariskan pegawai dan anggota berpakaian kerja yang berbagai, iaitu working dress dengan kekuatan 401 anggota yang terdiri daripada cawangan tugas AM, unit polis pelancong, unit polis trafik, misi pertubuhan bangsa bersatu-satu. Ya, ini dia. Kita juga nak berikan peragaan sebenarnya kepada besar-besar polis, Datin. Ya, kita berikan peragaan yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih ke atas segala perkomandan yang telah dicurahkan oleh veteran-veteran kita ni dalam memastikan keselamatan dalam negara terpelihara sehingga kini. Ya. Dan pasukan besar polis diketuai oleh Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Ismail Cik Ros
dan dibantu oleh Yang Berbahagia Datuk Abdul Aziz bin Bakar, melibatkan penyertaan bekas-bekas pengarah negeri dan ibu pejabat, malah peserta tertua berusia 75 tahun. Ya, peserta tertua dari Polis Diraja Malaysia berusia 75 tahun. Baik, ini dia penceragam PDRM yang kedua di bawah pimpinan pengarah muzik Inspektor Muhammad Nur Effendi bin Muhammad Yusof dengan kekuatan 60 anggota. Kerana selepas ini Datin, kita akan tampilkan variasi pakaian-pakaian operasi oleh pihak PDRM. Yes, betul. Dan kontingen kedua pasukan Polis Diraja Malaysia merupakan pegawai dan anggota yang memakai pakaian operasi ketika melaksanakan tugas-tugas atau gerakan tempur. Kontingen ini diketuai oleh Superintendent Marvin Tan Seng Kian dan disertai oleh Detachment Tugas Am Berpakaian Operasi, Pasukan Simpanan Persekutuan, Pasukan Marine, Pasukan Gerakan Am, Pasukan Sungai Perak, Pasukan Light Strike Force, Pasukan Public Order and Riot, Pasukan Gabungan Sting dan Stafford, Pasukan Gabungan Vets 69, Komando dan Unit Tindakan Khas. Ya, sebahagian besar daripada unit-unit ini telah pun dipertontonkan ketika bersepan wow factor tadi. Yes, betul begitu. Kita lihat pula seterusnya masih lagi lintas langsung yang dipersembahkan oleh berbagai-berbagai unit yang berpakaian operasi di dalam PDRM ini. Itu kita lihat di sini adalah PSP ataupun FRU wanita ya. Baik. Ini adalah unit berkuda ya. Menyusul ialah unit berkuda. Pasukan Berkuda Polis Diraja yang terdiri daripada 20 ekor kuda. Unit ini berfungsi sebagai pasukan sokongan ketika melakukan tugas rondaan dan juga kawalan orang ramai. Dan ianya diketuai oleh Inspektor Norazan Shah bin Shahrani. Secara fokus, apa peranan unit berkuda? Macam saya sebut tadi, ialah untuk kerja menjaga ketenteraman awam ya. Dan di hadapan tadi kita terlepas ialah unit anjing pengesan K9 yang merupakan ahli pasukan PDRM juga dalam melaksanakan tugas-tugas pencegahan. Itu dia ya, tugas-tugas pencegahan dan siasatan, dan terdiri daripada 18 ekor anjing dari Jabatan Siasatan Jenayah PDRM diketuai oleh Marvin anak kepada William Nanggai. Okey, baik, kita beralih kepada kontingen untuk kategori pertama, iaitu saya dimaklumkan motosikal tadi. Ya, ini adalah Detachment Asset PDRM yang diketuai oleh ASP Paramjit Singh daripada Jabatan Sumber Strategik dan Teknologi yang start yang dulunya dikenali sebagai logistik melibatkan 157 kenderaan berbagai model, dan mendahului adalah aset motosikal berkuasa tinggi iaitu model Kawasaki GTR 1400P, Honda ST 1300P, Honda VFR 800P dan Honda CBX ya, yang di mana generasi pertamanya merupakan Suzuki 650. Dan kenderaan motosikal ini digunakan oleh pihak PDRM bagi tugas-tugas di Jabatan Siasatan dan Trafik bagi mengawal lalu lintas kenderaan, pengiring orang-orang awam, rondaan dan lain-lainnya berkaitan dengan pengguna trafik. Ini dan, unit ini dipandu oleh wanita. Ya, unit ini yang mana dipandu oleh wanita yang berpakaian ungu muda itu merupakan kumpulan Amanita ataupun Peace Lady. Amanita. Okay. Ataupun Amannya ataupun Peace Lady. Di mana mereka ini akan menggunakan dua jenis skuter, iaitu satu ada Eclimo E511 skuter elektrik dan juga Honda Spacey 110. Menarik dan tentang Eclimo E5 ni ialah skuter elektrik ya, yang mana boleh di fully charge menggunakan sumber elektrik biasa 240 volt selama 3 jam saja ya, dan dia berupaya menampung perjalanan antara 60 hingga 70 kilometer. Seterusnya adalah unit rondaan bermotosikal URB yang telah dirasmikan penubuhannya pada tahun 2012 ya oleh Perdana Menteri, dan melibatkan Kawasaki Ninja 250R yang itu model terawal dan juga Honda CBR 250 model generasi kedua. Okey, baik, itu antara kita katakan aset untuk kategori motosikal. Dan kita akan beralih aset untuk kategori kenderaan pula. Ya, ini adalah melibatkan kereta-kereta peronda yang kita tengok sini adalah Proton Inspira 2.0 dan juga Preve 1.6 yang merupakan kenderaan-kenderaan image baru ya kepada PDRM bagi menggantikan wajah 1.6 yang kita gunakan sebelum ni. Ya, yang ini adalah bertujuan untuk menyokong konsep Amalan Hijau dan mendukung aspirasi kerajaan, dan
ronda MPV ini digunakan di kontingen sebagai barisan hadapan dalam mencegah jenayah serta membantu dalam mengekalkan keselamatan dan kesedaran masyarakat. Kenderaan-kenderaan ini kita biasa lihat, Datin, Ya. orang awam biasa lihat. Orang awam biasa lihat, dia ni sentiasa berada di atas jalan ya. Dan kita juga lihat di sini iaitu Mitsubishi Lancer 2.0 GT dan juga Mitsubishi Evo MPV Elite yang mana kenderaan Evo ini digunakan dalam filem yang tidak kata yang memang terso iaitu Polis Evo. Polis Evo menggunakan kenderaan ini. Ya, betul. Okay. Ya, dan Evo ini dikenali sebagai Highway Eagle sebenarnya ataupun helang lebuh raya. Dan MPV Elite ini akan bertindak penting dalam konteks pencegahan dan juga pembantaran jenayah dan bertindak sebagai strike force ya. Seterusnya kita lihat adalah iaitu Nissan Navara ya, yang ditampilkan dalam dua warna yang berlainan, iaitu yang putih dan juga hitam untuk tujuan-tujuan yang tersendiri, yang mana yang putih itu adalah digunakan sebagai kenderaan peronda atau MPV ya. Dan yang hitam itu tadi kita gunakan dalam tugas-tugas kepolisian di Lembah Kelang ya. Ini ya yang ini pula Toyota Hilux. Ya, Toyota Hilux ya, itu juga ditampilkan dalam dua warna. Yang putih itu adalah kenderaan jenis yang digunakan untuk oleh unit forensik Jabatan Sediaan PDRM membawa peralatan forensik, manakala yang hitamnya itu tadilah kenderaan jenis yang digunakan oleh unit pengesan. Baik. Ini jarang kita lihat, Datin Ya, ini jarang kita lihat di jalan raya yang merupakan Chevrolet Colorado Crew yang dikenali sebagai intervention vehicle for anti-hijack dan juga hostage rescue, yang mana digunakan untuk tujuan operasi anti-hijack dan rescue dalam pesawat dan juga bangunan. Ianya dilengkapkan dengan sistem tangga khusus ya untuk tugas dan misi penyelamat oleh unit tindakan khas Bukit Aman ataupun UTK. Dapat kita lihat anggota yang ditempatkan di situ, inilah gaya ataupun cara ketika ia digunakan. Dan dia juga memakaikan full gear ya, full tactical gear ya, dan dilengkapkan dengan senjata api berkuasa tinggi untuk menangani situasi yang kritikal. Okey, dari kenderaan seperti kereta tadi, kita beralih ke kenderaan yang lebih besar sebenarnya dalam bidang. Ya, betul. Dan kalau kita lihat di belakang itu ya, iaitu kenderaan yang putih ini ya, ini adalah ada dua jenis itu, iaitu balai bergerak Maxus ya, yang dibekalkan oleh syarikat yang tidak asing lagi, iaitu Westa, dan juga balai boleh bergerak Nissan NU41 minibus ya. Dan kenderaan balai boleh bergerak ini merupakan pejabat mudah alih yang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat sama ada di dalam ataupun di luar bandar, dan ditempatkan di lokasi-lokasi yang tertentu bagi membantu masyarakat yang memerlukan ya ketika itu. Dan balai polis bergerak pun ada versi bus, minibus. Ya, betul. Ini untuk tujuan event yang lebih besar. Dan manakala Maxus tadi ini digunakan untuk event yang lebih kecil dan di tempat-tempat yang lebih kecil ya. Wow, orang kata polis lebih dekat dengan masyarakat. Dan kalau tuan tengok di sini adalah bas pameran yang telah dilancarkan secara rasminya pada tahun 2013 oleh Ketua Polis Negara sendiri, yang bertujuan jalankan kempen bergerak Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ataupun JBJKK untuk mendidik dan memberi kesedaran keselamatan kepada masyarakat. Dan di belakang ini ya, ini adalah kenderaan jenis water cannon Mercedes-Benz Actros yang dengan ciri menarik, iaitu dozer blade yang boleh disesuaikan ketinggiannya daripada paras tanah bagi tujuan menghalang ataupun merempuh halangan ya. Dan kenderaan ini digunakan oleh pasukan simpanan persekutuan PSP yang dilengkapkan dengan peralatan canggih lainnya, dan tugas serta fungsi unit ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketenteraman awam bagi tujuan menyuraikan ya perhimpunan haram dan juga rusuhan yang boleh mendatangkan ancaman kepada ketenteraman awam ya. Okey, ini menarik juga untuk kita sama. Menteri Dalam Negeri yang juga Timbalan Perdana Menteri juga memberikan tabik hormat kepada mereka. Ya. Dan kalau kita tengok itu adalah kita punya Fast Interceptor Strike Craft ataupun FISC 13 MTR, dikenali sebagai Predator, dan kenderaan yang membawanya itu tadi adalah lori Highcom Handalan 2 yang menunda bot FISC 13 MTR tadi. Kenderaan di air pun dibawa ke darat hari ini. Malah kita ada banyak lagi aset-aset yang tak dapat kita pertontonkan pada hari ini, memandangkan kebanyakannya digunakan untuk siap siaga operasi ya, dan juga tugas-tugas khas
lainnya. Wow. Ini antara keseluruhan aset-aset milik PDRM nanti? Antaranya, bukan Tuan. keseluruhan lagi. Bukan sebenarnya. Okey, baik Datin, terima kasih Datin. Kita akan beralih ke Angkatan Tentera Malaysia. Ya, segmen keselamatan negara diteruskan dengan kontingen Angkatan Tentera Malaysia terdiri 30 pegawai dan 1,520 anggota dalam pangkat bersama dengan 108 aset darat dan 25 aset udara yang akan dipertontonkan seketika nanti. Ya, untuk Angkatan Tentera Malaysia kami ada Major Fahmi untuk berkongsi seberapa banyak mungkin maklumat. Silakan Major. Ya, mendahului kontingen untuk Angkatan Tentera Malaysia ini ialah kontingen Persatuan Veteran ATM. Seramai 250 anggota veteran menyertai pembarisan ini. Kalau kita boleh lihat di paparan skrin sekarang ini, begitu bersemangat anggota veteran ATM ini. Walaupun telah lama meninggalkan perkhidmatan, tapi mereka sanggup tampil dengan menyematkan pingat yang mereka terima sepanjang perkhidmatan. Dan menyusul di belakang kontingen tersebut ialah kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia dan Pancaragam Pusat Tentera Udara Diraja Malaysia tampil dengan celoring digital mereka yang baru diperkenalkan pada 1 Jun 2016. Baru diperkenalkan? Ya, sepenuh hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia yang ke-58. Jadi ini penampilan pertama? Ini saya kira ini penampilan pertama mereka di khalayak umum. Masih lagi kontingen Pancaragam Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan inilah dia kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia. Ya, kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia menampilkan cabang-cabang perkhidmatan yang berbeza di dalam perkhidmatan Tentera Udara Diraja Malaysia sendiri. Kalau kita tengok uniform Tentera Udara Diraja Malaysia pun ada kolaborasi yang berlainan juga. Ya, tapi sekarang telah diseragamkan dengan celoring digital mereka. Dan ini adalah Pancaragam Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan penampilan terkini mereka, loreng digital mereka yang baru dirasmikan pada 26 Ogos tempoh hari. Dan sekarang ialah lintas hormat aset-aset tentera, aset-aset udara, aset-aset pesawat. Ini yang saya katakan tadi, celoring digital terbaru kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia. Ya, kalau kita tengok pada tahun lalu hanya tentera darat saja memakai celoring, tapi untuk penampilan tahun ini Tentera Laut dan juga udara pun memakai celoring. Ya. Dan kontingen ini disertai juga dengan pasukan khas yang memakai pakaian seragam mereka yang tersendiri. Tentera Laut Diraja Malaysia sentiasa berada di perbatasan menjaga perairan negara. Ya, seterusnya ialah kontingen Tentera Darat didahului oleh Pancaragam Pusat Core Armor Diraja. Pancaragam Pusat Core Armor Diraja yang diketuai oleh Major Zaiful Azman bin Zainal Abidin. Kontingen Tentera Darat ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Samsul Asmadi dengan kekuatan 5 pegawai dan 304 anggota dengan mengenakan pakaian, kalau kita panggil sebagai pakaian lengkap medan, PLM, atau pakaian lengkap medan, atau bahasa Inggerisnya FSMO, Full Service Military Order. Saya tertarik dengan cukang katanya, gagah setia. Inilah antara yang dipamerkan dalam tentera sendiri. Ya, gagah setia. Satu kombinasi dua perkataan yang melengkapkan karakter tentera darat itu sendiri. Penting untuk kita faham dalam cabang perkhidmatan tentera darat ada banyak kor armor diraja, regimen askar diraja dan juga lain. Jadi masing-masing mempunyai kita ada 16 pecahan kor dan regimen, masing-masing saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Seterusnya ialah pasukan 10 Brigade Para, pasukan atur gerak cepat 10 Brigade Para. 300 anggota daripada markas 10 Brigade Para yang berpangkalan di Kamp Terendak Melaka dengan pancaragam Brass Band Para yang diketuai oleh Pegawai Waran 2 Rozaidin bin Ludin. Kalau kita nampak, kalau kita boleh lihat ini pakaian ni kena cerita sikit ni. Ya, pakaian yang diguna pakai oleh penembak tepat ketika melakukan operasi hutan, operasi khas.
Dan juga pasukan ini adalah pasukan atur gerak cepat ataupun paratrooper, pasukan payung terjun. Jadi kelengkapan mereka lebih kepada persediaan untuk penerjunan. Kalau diperhatikan di barisan belakang sniper tersebut adalah pasukan payung terjun aras tinggi. Dengan beg payung terjunnya. Inilah kondisi ataupun kedudukan ataupun keadaan pemakaian mereka ketika melakukan penerjunan. Komplit dengan payung terjunnya, lengkap di badan. Major, maaf kalau saya tanya, ramai yang tanya, beg yang dibawa oleh tentera ni berapa berat ke? Anggarannya? Anggaran kalau untuk infanteri biasa, kita menganggarkan untuk keperluan selama 14 hari. Dia boleh kata 20 kilogram. 20 kilo? 20 ke 30 kilogram. Okey, baik, ini pula. Seterusnya ialah skuadron istiadat berkuda yang berpangkalan di kamp Sungai Buloh, dan pada tahun ini mereka tampil dengan 30 ekor kuda. Skuadron istiadat berkuda ini melaksanakan tugas-tugas seremonial ataupun tugas-tugas istiadat bertempat di Istana Negara. Ini ketika keberangkatan tiba tuanku, pasukan ini sentiasa ada. Ya. Mereka ini antara pengawal statik berkuda di pintu masuk utama Istana Negara. Itu penugasan istiadat yang mereka laksanakan. Skuadron istiadat berkuda ini adalah daripada Kor Armor Diraja. Dan ini cabang khas di dalam Kor Armor Diraja. Okey. Baik, dan seterusnya selepas ini kita akan sama-sama berikan tumpuan pula kepada perarakan aset-aset milik Angkatan Tentera Malaysia. Aset Angkatan Tentera Malaysia didahului oleh Parade Squad Car. Parade Squad Car ini melaksanakan tugas tinjauan rapat, dan di belakang mereka ialah kumpulan bermotosikal jenis Scrambler. Dan penugasan dilaksanakan oleh penunggang motosikal ini ialah untuk tinjauan rapat dan pelbagai tugas-tugas lain di medan pertempuran. Kenderaan bermotosikal ada gaya tunggangan yang tersendiri sebenarnya apabila berada di medan. Ini dibawa ke medan? Ini dibawa ke medan untuk tugas tinjauan rapat dan juga untuk tugasan-tugasan lain di medan pertempuran seperti kawalan trafik dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, penunggang-penunggang tersebut juga membawa bersama senjata anti kereta kebal seperti Law C90. Okey. Dan ada Manpad Igla. Baik, kalau kita lihat kenderaan-kenderaan aset ini macam bergerak perlahan. Sebenarnya di sebelah hadapan lokasi laluan untuk perarakan ini memang agak padat oleh orang ramai yang datang. Limpahan manusia. Justru kenderaan-kenderaan ini terpaksa berhenti seketika, bahkan terpaksa bergerak dalam durasi masa yang sangat perlahan sebenarnya. Ya. Okey, tengok kepadatan manusia yang berada di sana. Seterusnya ialah kenderaan G-Wagon. G-Wagon. Ini adalah Vamtech sebenarnya. Maaf. G-Wagon Vamtech yang membawa varian HMG dan AGL. Kenderaan ini milik infanteri, dilengkapkan dengan persenjataan 12.7 mm heavy machine gun dan juga 40 mm automatic grenade launcher. Kalau ikutkan taktikalnya, mereka ini berupayaan untuk merapat ke kedudukan musuh dan memberi bantuan tembakan. Seterusnya dipaparkan sekarang ialah Armored Fighting Support Vehicle 8x8 atau lebih dikenali dengan nama Gempita. Dari jenis infantry fighting vehicle, berfungsi juga untuk membawa anggota infanteri dalam operasi di medan pertempuran. Sesetengah aset ATM diberi nama-nama yang agak, saya kira, sangat dekat di hati orang Melayu, rakyat Malaysia itu sendiri. Ini Gempita. Ini Gempita. Okey, ini aset udara turut dipamerkan. Aset udara yang turut dipamerkan pada hari ini, kita ada Pilatus PC-7, 10 buah Pilatus PC-7 pesawat latihan yang diketuai oleh Major Muhammad Hafiz bin Haji Abu Bakar TUDM melintas di ruang udara Dataran Merdeka ketika ini.
Seterusnya untuk perarakan aset sekarang kita saksikan ialah Armored Command Vehicle atau lebih dikenali dengan nama Adnan. Dan untuk perarakan kali ini kita tampilkan 16 buah aset Adnan dengan 8 varian yang berbeza di antara satu sama lain. Kalau boleh saya ceritakan secara ringkas, turut ditampilkan varian-varian yang ditampilkan ialah command vehicle, iaitu kenderaan pemerintah untuk pasukan penyerang, dan kemudian mereka juga tampil bersama ialah 12.7 mm heavy machine gun yang berfungsi untuk membawa anggota seksyen tempur, turut disertai oleh 25 mm Bushmaster yang merupakan penggempur kepada kedudukan musuh. Kemudian ada 40 mm automatic grenade launcher. Terus serta ialah mortar carrier 81 mm. Kemudian kita ada anti-armored vehicle. Ini yang dipaparkan sekarang ialah anti-armored vehicle yang meletakkan persenjataan Bakhtar Shikan. Bakhtar Shikan ini berfungsi untuk menembak kepada kereta kebal musuh. Berfungsi untuk memusnahkan kenderaan perisai dan kereta kebal musuh. Untuk pemahaman kita, untuk kenderaan jenis sebegini kebanyakannya modelnya sama, tetapi ya, variannya berbeza, bergantung kepada fungsi yang kita kehendaki dan persenjataan yang diletakkan kepada salah satu kenderaan itu juga adalah berdasarkan fungsi dia. Ketika ini yang melintas di ruang udara kita ialah pesawat pengangkut ringan ATM, sebuah Airbus 400M dan 2 buah C-130 yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Ahmad Laludin TUDM. Seperti yang kita ketahui, Airbus 400M ini adalah aset terbaru TUDM yang sedang dalam perolehan dari semasa ke semasa. Okey, ini adalah Adnan ambulance. Selain daripada membawa anggota tempur, Adnan juga digunakan untuk kenderaan ambulans bagi membawa anggota yang sakit dan cedera di medan pertempuran, dan mampu untuk membawa sehingga 4 orang pesakit pada satu masa untuk satu kenderaan ambulans ini. Jadi kenderaan ini dilengkapi oleh seorang pakar perubatan juga? Tidak, dia dilengkapi oleh paramedik sahaja. Paramedik sahaja. Jadi mana anggota yang tercedera itu akan ditarik keluar ataupun dibawa ke barisan belakang, di mana hospital medan, nanti kita akan tengok ada juga ada hospital medan yang lain. Hospital medan diletakkan di barisan belakang sesuatu pertempuran itu. Ya. Jadi untuk makluman para penonton sekalian, inilah dia antara aset-aset milik Angkatan Tentera Malaysia yang diarak dan pergerakannya agak perlahan sebenarnya kerana keadaan di Dataran Merdeka dari udara kita saksikan agak padat sebenarnya dengan puluhan ribu rakyat Malaysia yang berada di sini bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Ya. Ketika ini aset yang sedang dipaparkan di skrin TV sekarang ialah aset artileri, dan ini adalah meriam 155mm G5 Mark III bersama dengan kenderaan penariknya yang diberi nama MDEC 10 tan. Dan yang dipaparkan di skrin sekarang ialah Igla SLTU yang diletakkan di atas kenderaan Vemtech. Jadi kenderaan ini seperti mana yang Syahril nyatakan tadi, bergerak agak perlahan mungkin kerana kesesakan di hadapan. Agak terpaksa berhenti sekejap sebab padat sangat yang berada di sini. Jadi sempat mungkin kita kongsikan satu persatu. Baik, ini di ruang udara. Yang melintas di ruang udara sekarang ialah 4 buah pesawat Hawk yang diketuai oleh Major Muhammad Syagul bin Abdul Hamid TUDM. Dan menuruti di belakangnya ialah 4 buah pesawat FA-18D Hornet diketuai oleh Colonel Koi Tang Chai TUDM. Jenis-jenis pesawat pejuang yang dimiliki oleh TUDM ketiga ini. Ini peluru pun dibawa? Ya. Dan yang akhir sekali ialah 4 buah pesawat Sukhoi. Kita tumpukan kepada skrin. Yang melintas sekarang ialah
unit lancar berganda Astros 2. Unit lancar berganda ini mampu melancarkan serentak 5 jenis roket pada satu-satu masa. Wow. Kalau ikut berdasarkan skrin ini adalah misil aras rendah yang saya nyatakan awal tadi, Igla SLU. Kategori pertahanan udara aras rendah. Yang baru saja melepasi pentas hormat tadi selepas Igla ialah sistem Jernas. Yang ini adalah kenderaannya ialah kenderaan Haglund yang membawa ataupun menarik di belakangnya ialah radar Arthur. Radar Arthur ini berfungsi untuk memberi pengesanan, pengawasan dan pelarasan tembakan untuk pasukan artileri. Banyak sekali aset-aset angkatan tentera yang dibawa yang jarang-jarang sebenarnya khalayak umum dapat lihat. Ya. Hanya majlis tertentu saja. Hanya majlis tertentu. Ataupun mana-mana kawasan yang berdekatan dengan lokasi latihan ataupun pernah merasai kehadiran tentera untuk melaksanakan operasi dan latihan, mungkin berpeluang untuk melihat aset-aset sebegini. Yang menarik juga, saya difahamkan perubahan ini bukan saja untuk uniform tetapi semua aset-aset milik ATM pun diubah kepada celoring digital. Kita mengikut peredaran semasa dan juga keperluan berdasarkan kepada faktor-faktor teknikal yang diperbaharui dari semasa ke semasa. Ini adalah radar Arthur yang ditarik oleh Haglund tadi. Wah, begitu banyak sekali aset-aset yang kalau kita nak belajar dan juga faham satu persatu untuk orang awam agak mustahil sebenarnya. Tapi sekadar yang penting kita boleh tahu ATM mempunyai kekuatan yang sangat jelas untuk menjaga keselamatan negara. Kalau tadi kita bercerita tentang aset tempur, aset perang milik ATM, sekarang kita tampilkan aset bantuan tempur jurutera, di mana selain daripada tugas perkara pertempuran, kita ketahui sekarang ATM amat bergiat cergas atau bergiat aktif terlibat di dalam HADR. Wow. Okey, itu dia sebenarnya empat buah pesawat Sukhoi kembali membuat pertunjukan udara. Tak dapat dikesan sekejap ya. Sekejap saja tadi. Terlampau sedikit. Akrobatiknya aksi itu. Tadi ialah aset jurutera, iaitu jambatan mudah alih. Kalau dalam bahasa mudahnya kita sebut sebagai jambatan mudah alih. Dan ini yang saya katakan sebagai hospital medan. Ditampilkan dua buah hospital medan yang terdiri daripada itu dia pesawat Sukhoi. Pesawat buat pertunjukan udara di ruang udara Dataran Merdeka. Tadi ialah hospital medan. Okey, tak apa meja, kita berehat sekejap. Sama-sama kita nikmati persembahan akrobatik udara terlebih dahulu sebelum kami teruskan dengan aset-aset yang lain. Okey, itu dia, tak sempat. Okey, sekarang kita beralih kepada aset milik TLDM. Saya kira ini buat pertama kali TLDM menampilkan asetnya. Mereka menampilkan rigid hull inflatable boat yang biasanya diguna pakai oleh pasukan khas laut dengan imej terkini TLDM, celoring digital berwarna ini yang baru ni. Ya, baru dirasmikan pada 26 Ogos dan terus membuat penampilan sulungnya kepada khalayak warga negara Malaysia. Jadi kalau lepas ini rakyat Malaysia melihat imej baru, jangan terkejut. Itulah dia tentera laut Diraja Malaysia. Dan meneruti di belakangnya ialah 4 buah trailer yang membawa misil-misil TUDM. Wow. Misil-misil pesawat TUDM yang diguna pakai oleh Sukhoi dan FA-18D. Inilah dia kenderaan pengangkut misil pesawat pejuang tersebut. Ini aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Selain daripada yang kita tampilkan di udara sebentar tadi, kita tampilkan di darat ialah elemen sokongan kepada pesawat-pesawat pejuang tersendiri. Baik, seterusnya ialah kereta kebal pendeka PT91M
Yang untuk permulaan ini, kereta kebal pendekar ini diletakkan di atas dua buah kenderaan pembawa kereta perisai jenis prime mover. Kereta kebal pendekar ini sekarang adalah di bawah kendalian skuadron Regimen ke-11 Corps Armor Diraja. Kita belum lagi lihat kereta kebal Adnan. Adnan yang tadi. Oh, terlepas tadi. Okey. Yang saya katakan 16 buah. Oh, 16 buah. Itu kategori Adnan. Itu Adnan. Adnan untuk kenderaan tempur untuk pasukan infanteri. Okey. Pendekar khas untuk Corps Armor Diraja. Pendekar belum lagi. Pendekar yang tadi di atas tadi. Kemudian disusuli oleh kereta perisai jenis Condor. Kereta perisai jenis Condor ini kalau ikut sejarahnya telah pun berkhidmat di dalam tentera darat sejak tahun 80-an. Bahkan kenderaan ini juga berada di misi PBB di Lubnan. Dan juga pernah terlibat dalam operasi di Somalia, Bakara Market, kalau kita imbas kembali tragedi yang mengorbankan Allahyarham Korporal Maznan kalau tak silap saya di Somalia. Jadi kenderaan kereta perisai jenis Condor ini kegunaannya untuk membawa anggota-anggota tempur merapat ke kedudukan musuh. Selain daripada itu, kenderaan ini juga berupaya untuk memberikan tembakan. Dan kita perhatikan di belakang yang sedang dipaparkan di skrin, inilah dia kenderaan pendekar. Kereta inilah pendekar. Okey. Kita boleh lihat kenderaan ini sedang memberikan gun salute kepada yang di Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan tetamu-tetamu kenamaan. Wow. Inilah dia pendekar. Kalau kita boleh tahu, aset-aset milik ATM ini sentiasa diletakkan di perbatasan ataupun bagaimana? Bergantung kepada keadaan dan operasi. Keperluan masa. Ada yang berada di lokasi operasi dan ada yang berada di kedudukan siap siaga. Okey, kenderaan jenis pendekar apabila menghalakan arahnya ke situ agak lebar sebenarnya. Ya, kita harapkan pengunjung-pengunjung dapat berada jauh sedikit. Kenderaan ini kelebaran dia melebihi saiz jalan raya kita di Malaysia kalau kita boleh perhatikan. Sebab itu kenderaan ini amat kalau digerakkan memang memerlukan prime mover seperti yang kita paparkan di awal sebelum perbarisan kenderaan pendekar ni. Okey. Baik, kalau dilihat di sini pendekar sebagai aset terakhir. Ya, aset terakhir untuk Angkatan Tentera Malaysia. Ya. Inilah dia Malaysia. Aset-aset milik Angkatan Tentera Malaysia yang sekaligus menjadikan perarakan Hari Kebangsaan kita pada hari ini selesai dengan jayanya. Wow. Suatu pengalaman yang begitu mengujakan bagi pengunjung dan juga para penonton yang berada di rumah. Mereka menyaksikan bagaimana siap siaganya wira negara sama ada di darat, di laut maupun di udara, memastikan setiap inci tanah pertiwi ini terpelihara daripada dinodai oleh mereka yang mencemburui kesejahteraan dan kesatuan bangsa Malaysia. Okey, baiklah. Datin sendiri secara keseluruhannya melihat perarakan dan juga kesungguhan komitmen anggota keselamatan pada hari ini. Ya, satu saja perkataan yang saya boleh cakap, bangga ya. Bangga. Amat bangga dengan apa yang dapat kita kongsi bersama masyarakat pada hari ini. Dan saya rasa macam Tuan Fahmi cakap tadi, berilah kepercayaan kepada kami ya, ATM dan juga PDRM untuk meneruskan ya, pengorbanan kami untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara. Dan sebenarnya kolaborasi di antara PDRM dan ATM ni memang sudah sedia wujud ya. Menerusi kita kerjasama operasi dan untuk persembahan hari ini pun ya, kita trafik banyak polis trafik banyak membantu ya untuk mengiring aset-aset ATM ni daripada base dan dibawa ke sini terus disusun di tempat yang bersesuaian.